Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mr. Faisal 3. Okey. Vietnam dan Indonesia seri 0-0 dalam peranan separuh akhir pertama Piala AFF Mitsubishi Electric. Okey. Dari segi penguasaan bola, separuh masa pertama dikuasai oleh Vietnam, manakala separuh masa kedua dikuasai oleh Indonesia. Dari segi formasi, Indonesia bermain formasi 3-4-3. Begitu juga dengan Vietnam, 3-4-3. Indonesia kelihatannya menggunakan 3-4-3 bagi mirroring formation oleh Vietnam. Okey. Dalam apa ni juga kita tengok bahawasanya pemain Indonesia sengaja memancing pemain Vietnam untuk lebih bermain lebih tinggi. Diorang cuba menarik sebanyak mungkin pemain Vietnam masuk dalam kawasan diorang. Dalam masa yang sama, diorang cuba menggunakan direct passes dan juga long ball untuk memerangkap pemain Vietnam dengan situasi counter attack. Itu yang berlaku di separuh masa pertama. Apa yang Indonesia buat tu menjadi sebenarnya berhasil. Tetapi Indonesia dihampakan dengan ketumpulan jentera serangan dari segi penyudah dan juga diorang struggle di final third area. Yang tu bermasalah Indonesia tadi. Walaupun taktikal diorang tu berjaya memancing pemain Vietnam masuk dalam kawasan diorang untuk diorang counter attack, dan banyak ruang diberikan oleh pemain Vietnam untuk pemain Indonesia masuk space dan counter attack. Tetapi malangnya Indonesia dihampakan dari segi ketumpulan penyudah. Tak ada gol, tak boleh nak skor gol. Okey. Vietnam di separuh masa pertama, diorang lebih menguasai perlawanan lah. Banyak menang bola dan diorang juga mengenakan pressing terhadap pemain Indonesia. Ketika pemain Indonesia berada di dalam kawasan mereka, pemain Vietnam akan mari pressing pemain Indonesia untuk mengganggu gerakan daripada pemain Indonesia. Sebab tu pemain Indonesia banyak membuat back pass, banyak membuat passing tepi-tepi sikit untuk menarik pemain Vietnam masuk kawasan diorang, buat trigger press untuk menarik pemain Vietnam pressing diorang, dan diorang akan melepaskan long ball ataupun direct passes untuk melepasi pressing daripada pemain Vietnam. Okey. Di separuh masa kedua, Indonesia nampak lebih bersungguh untuk menang sebab diorang tahu selepas ni diorang kena pergi away game. Jadi Indonesia mula memperkembangkan jentera serangan. Beberapa pertukaran diorang buat untuk lebih menyerang dan diorang lebih agresif, dan Indonesia ni lebih banyak bermain secara individu untuk membelah Vietnam. Akan tetapi masalah Indonesia tadi ialah finishing, gagal menemui sentuhan gol. Vietnam ni pula di penghujung separuh masa kedua, diorang perasan yang diorang diasak oleh Indonesia, dan keadaan tu memaksa pemain Vietnam untuk sedikit lebih bertahan untuk mempertahankan kelebihan diorang. Sebab diorang lepas ni akan main di home game kan, jadi diorang mungkin rasa seri tu mungkin cukup lah untuk diorang seret game ni ke second game nanti kan. Jadi Vietnam bermain untuk bertahan, mempertahankan kelebihan diorang di penghujung separuh masa kedua, dikala Indonesia mengasak diorang, dan akhirnya pemain Vietnam berjaya mempertahankan kedudukan seri tu. Okey. Dan apa ni juga kita tengok Jordi Amat, pemain JDT tu, yang center back Indonesia tu, banyak membuat build up play, dan dia juga mempunyai long ball accuracy yang baik. Dan kita tengok banyak long ball yang dibuat ataupun direct passes yang dibuat oleh Jordi Amat berjaya melepasi pressing yang dibuat oleh pemain Vietnam. Okey. Vietnam ni pula permainan diorang laju, transition diorang laju, tetapi berjaya jugalah dipatahkan oleh pertahanan Indonesia di separuh masa pertama, dan juga di separuh masa kedua Vietnam gagal juga menembusi pertahanan Indonesia. Dan yang kita boleh pujinya, pertahanan Indonesia ni diorang bertahan dengan compact, solid. Diorang menutup ruang ketika diserang. Dalam masa sama, ketika ditekan, diorang menggunakan accuracy passes yang ada pada Jordi Amat tu lah untuk melepasi pressing daripada pemain Vietnam. Okey, kesimpulannya Indonesia dan Vietnam seri 0-0. Sebenarnya kedua pasukan ni masih lagi berpeluang untuk ke final kerana terikat 0-0. Jadi peranan kedua di Vietnam nanti adalah penentu siapa yang akan naik ke final nanti. Okey, setakat inilah konten kita kali ni. Kalau suka konten saya, korang boleh like, share, komen dan subscribe channel YouTube ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, 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 semangat. Assalamualaikum.